السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang berbahagia di jabatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bersama pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita, dan kita sambung tentang bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah. Kan bahasa Arab ni Abu, Aba, Abi makna dia sama je lah. Kan kita dah sebut, kadang kita tengok dalam kita baca tulisan mana-mana dia sebut Abu, tiba-tiba Abi pula. Kan dia tengok kedudukan ayat tu. Kan kalau kita belajar bahasa Arab dari sudut tata bahasa dia, Abu ketika mana kita baca? Apabila dia jadi fa'il. Kan Aba ketika dia jadi maf'ul. Kan maf'ul ni objek lah. Kan objek. Satu lagi Abi ketika masuk huruf-huruf jar. Kan huruf-huruf jar ni kalau bahasa Melayu ni kata-kata sendi lah. Kan kata-kata sendi, kita kata dengan, di, kan bila ada semua tu dia jadi abi. Kan jadi makna sama aja. Jadi di sini an ni kata sendi lah. Kan an Abi Umamah, daripada Abi Umamah radhiyallahu an, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Banyak hadis yang direkodkan, yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi, tak semestinya dia pendengar sendiri daripada Nabi. Terutamanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak disebut kan an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, kata dia daripada Nabi. Dia tak kata dia dengar pun. Dia tak kata dia dengar pun. Dan kebanyakan bukan dia dengar sendiri daripada Nabi, sebab dia dah dengan Nabi 3 tahun je. Kan kita belajar 3 tahun dah pun kita pun kat masjid ni. Tak banyak mana pun. Macam itulah sahabat Nabi duduk dengan Nabi, bukan sentiasa duduk dengan Nabi. Kan kadang ada sahabat ni bersama dengan Nabi, dia riwayat hadis. Ada sahabat ni duduk dengan Nabi, dia riwayat hadis. Anas bin Malik banyak masa dia dihabiskan dengan Nabi, tu pun tak banyak hadis seperti Abu Hurairah. Lebih kurang 2000 je hadis dia. Abu Hurairah 4000 lebih. Kan maksudnya tengok dari sudut kata-kata sahabat ketika meriwayatkan hadis, penentu pada kekuatan hadis itu sendiri. Contohnya hadis itu sangat kuat. Sebab apa?
Abu Umamah ni dengar sendiri. Kan? Dengar sendiri. Tetapi ada hadis sahabat tak dengar sendiri, tetapi sahabat ni dia tak tipu. Sahabat ni diiktiraf kulluhum udul, semua sahabat adil belaka. Tak ada sahabat tipu walaupun dia kena hukuman hudud sebelum tu. Ada sahabat yang disebat 80 kali sebab dia tengok orang berzina, tetapi dia tak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Dia kena sebat 80 kali. Lepas dia kena sebat, riwayat hadis dia diterima. Riwayat hadis dia diterima. Okey, apa kata Nabi ataupun apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni? Nabi kata iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Al-Quran ini dibina atas surah yang pertama. Surah apa? Kita dah sebut Iqra' kan? Bila sebut nama surah, cari tak jumpa kan? Itu orang awam. Rupa-rupanya hak mai temuduga imam pun sama juga. Kita kata okey, minta baca surah Az-Zalzalah. Awak tak ingat? Dah, Az-Zalzalah surah kat mana ustaz? Dia tak tahu kat mana. Kan? Boleh ustaz sebut kepala sikit? Kan? Bukan dia tak ingat, dia ingat. Cuma kepala tu dia tak tahu. Zalzalah ni pada dia. Kan? Okey, Izazul. Izazul. Ingat tu. Kan? Jadi orang kita ni dia tak ambil berat tentang nama surah, kan? Tentang nama surah. Surah Al-Alaq, 5 ayat yang pertama adalah ayat yang paling awal diturunkan kepada Nabi. Nabi dapat semua 5 ayat ni ketika Gua Hira. Kan, ketika di Gua Hira. Jadi asas daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang mencipta. Kan? Tiba-tiba mai orang kita kata, kita ni tak boleh baca. Kalau baca nanti sesat sendiri. Kan? Ada orang bagi alasan. Kan? Ada hak jenis orang ni, kan, kadang nak mengajar, dia kata jangan duk baca banyak, dia kata. Nanti kita belajar dengan jin, belajar dengan setan. Menyebabkan orang kita jadi malas baca. Kan? Padahal arahan Al-Quran suruh kita apa? Suruh kita baca. Di sebalik kita baca, baru kita tahu, rupanya aku tak tahu benda ni pada ni. Kan? Benda ni pada ni. Jadi bila kita tak tahu, Al-Quran pun kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila dah kita baca, kita tak tahu, Tuhan suruh apa? Fas'alu ahla dzikri. Hendaklah kamu tanya orang yang tahu jika kamu tak tahu. Kan? Jika kamu tak tahu. Sebab asasnya kena rajin baca. Sebab saya tengok orang Melayu kita ni sangat malas baca. Sangat malas baca. Kan? Rajin baca WhatsApp je. WhatsApp rajin. Kadang-kadang hantar dalam grup tu balah terus. Kan? Kalau kita hantar secara perseorangan tu terus keluar pada tanda pada hijau ke biru. Tanda maksudnya dia tu buka. Maksudnya nak cerita orang kita sentiasa dengan telefon. Kan? Jadi kita patut muhasabahlah. Ayat ni, hadis ni Nabi kata bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat li ashabi, kepada siapa-siapa yang baca. Tuan-tuan, ramai dah meninggalkan kita. Kan? Pagi ni pun jemaah kita ada meninggal. Pukul 11 lagi akan solat jenazah. Sepupu kepada AJK kita. Tapi nak cerita, orang yang meninggalkan kita, kalau kita selama ni duk sibuk baca sahabat pagi-pagi, duk tengok kita Melayu kan yang resis, hak bukan Bumi Putera yang resis. Ya. Nak tahu resis tak resis, kita dulu terima hak bukan Bumi Putera pun resis juga. Kan? Macam saya kata sebelum ni lah, Cina buta lah, hidung tinggi lah, mentang-mentang kita hidung rendah.
Kan? Ada pepatah Melayu ni hidung tinggi. Maksudnya hidung tinggi tunjuk apa? Sombong. Kan? Saya hak hidung tinggi terasa. Kan nasib tak tinggi mana lah kan. Tapi nak sebut maksudnya ada perkataan pepatah orang Melayu ni, pilih bulu. Mentang-mentang lah orang kita ni bulu tak terbaik. Hak mana bulu terbaik tu, biasa dia pilih yang ni apa? Kita pun ada perkataan-perkataan yang kita resist juga sebenarnya. Kan? Kita pun ada bangsa Melayu kita ni yang kenegerian dia agak berat, agak ta'assub, agak fanatik. Kan? Bukan kata bangsa lain. Tetapi Islam tak ajak semua tu. Kan? Kita tengok kawan-kawan kita yang Chinese, yang India, yang dah masuk Islam lama dah pun, kita duk panggil mu'alaf tu. Padahal dia main mengajak kita. Kan? Maksudnya ada benda yang patut, tetapi kita tengok sikap orang kita ni dah terbuka banyak dah. Kan? Sebab terbuka tu pun kadang-kadang menjadi masalah kepada kita. Tapi apa pun, kadang-kadang kita duk sibuk benda-benda yang macam ni menyebabkan hilang benda hak patut kita fokus lebih utama, terutamanya Al-Quran yang patut kita baca setiap hari. Sehari banyak mana tuan-tuan baca? Kan? Atas motor, atas kereta, di rumah, main masjid, sehari banyak mana? Kita boleh buat tak sebagaimana bulan Ramadan? Bulan Ramadan tu pun setan kena ikat aja. Kita boleh baca. Kalau setan tak ikat, sama macam bulan-bulan lain. Jadi pagi ni kita nak muhasabah. Ada berapa cara saya tengoklah. Cara pun hak yang saya boleh buat lah. Ni atas motor, atas kereta, bagilah ada surah. Kan? Saya pagi ni baca Tabarakah. Dan sampai ayat, lebih kurang ayat 17 saat ni. Jadi sepanjang perjalanan saya dari Padang Katung sampai sini, dengan saya langgar semua dalam traffic light pagi-pagi. Kan? Kalau tak langgar traffic light pagi-pagi ni, dia jadi 20 minit. Kalau langgar lebih kurang dalam 13 minit macam tu lah. Jimat 7 minit. Kan? Tapi masa nak langgar tengok juga. Kan? Kanan kiri sekali ada trafik kat belakang naik. Kan? Bila langgar tu lebih kurang 13 lah kan. 13 minit. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 17 saya ulang tadi lebih kurang 7 kali. 7 kali ulang tadi. Kan? Serius juga. Kan? Cuma tak sab main mazhab ni tengok Ustaz Zubir kat belakang. Kalau sangkut apa, tak apa Ustaz Zubir sambung. Kan? Tapi nak cerita, jadi kita ulang 7 kali tu. Ni kita kata peluanglah untuk kita mengulang Quran. Kan? Kadang-kadang dari pejabat lebih kurang dalam 4 minit lah daripada kata nak pergi Jabatan Agama, saya dapat 2 muka surat. Hak mana yang hafal dah. Kadang-kadang saya cuba ulang surah-surah juzuk 30 yang kadang-kadang bawa dalam solat. Tu pun kadang-kadang terlupa dalam solat. Kita boleh lakukan benda yang sama tuan-tuan sekalian. Yang pertama kita kata zikir pagi dan zikir petang. Ada ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ni dah 3 surah campur dengan ayat kursi dah. Hak lain zikir-zikir yang Nabi ajak lah. Kan? Hak lain tu cuba kita praktik surah lazim yang kita pernah hafal dah. Setengah orang lancang Al-Ha sampai An-Nas. Setengah orang lancang dari Wadduha sampai An-Nas. Tuan-tuan, lama mana dah kita baca Wadduha sampai An-Nas? Saya buka kelas tahfiz muda dekat Masjid Padang Katung tu. Dari surah An-Naba sampai An-Nas, budak darjah 3 boleh lancang semua sekali. Kan? Lama mana dah? Bahkan saya sebut dekat imam-imam, saya tengok kebanyakan masjid ni jangan sangat ambil surah Al-Lail, Wasyams, Al-Balad, Al-Fajr, Insyiqaq, Infitaq. Kan? Sampai ke setengah tu bila baca surah Infitaq, ustaz, surah ni juzuk mana? Jarang dengar ni. Padahal bukan jarang dengar. Hang yang tak baca. Kan? Tak baca tu yang tak tahu. Kan? Duk biasa dengar An-Naba ya. Tu pun awal juzuk 30. Kan? Kurangnya kita membaca, kadang-kadang kita nak cari kat mana ni. Kan? Dan
disebabkan imam tak berani baca sebab apa? Sebab dia tahu kalau aku baca surah ni, kalau aku sangkut makmum tak sambung. Kan? Maksudnya ramai orang kita tak baca. Kan? Jadi kita muhasabahlah, sebab ini peluang kita tuan-tuan sekalian. Kita muhasabah pagi ni, setiap hari bagi ada surah lazim, bagi ada. Dah lancak dah wadduha sampai Anas, tambah pula walaili idza yaghsha. 21 ayat ya. Bukan banyak mana pun. Yang kita duk rasa ish baca, silat-silat baca walaili idza yaghsha, sambung dengan sabbihisma rabbikal a'la. Sebab apa? Sebab tak lancak lah. Kan? 21 ayat tu pendek-pendek ya. Kan? Saya dah buat dekat budak tahfiz. Ada budak hak jenis cerdik sikit, setengah jam lancak 21 ayat. Saya bagi kat dia 7 ayat pertama buat 10 minit. Ayat 8 sampai ayat yang ke-14 10 minit. Ayat 15 sampai ayat 21 7 ayat. Lancak tu. Sebab apa selama tanya dia, sebab apa selama ni kamu tak lancak? Sebab ustaz, saya baca semua sekali 21 ayat. Dia baca 21, dia ulang pula 21, dia ulang pula 21, dia ulang pula 21. Otak kita tak ingat. Otak kita ingat bila kita baca berulang kali dengan jumlah yang sikit. Kan? Orang kita dulu secara adat dulu Yasin ni kita kata harian, mingguan memang Yasin dah. Itu pun kan 83 ayat je Yasin ni, bukan banyak mana pun. Kan? Tetapi nak baca ayat pertama sampai ayat 83 tak boleh. Tetapi kalau orang baca salah, kita boleh sambung. Kan? Padahal 83 ayat tu sebenarnya sehari boleh lancak. Sebab kita dah baca lama dah. Orang yang baca berulang kali tu, kan? Bila berulang kali dan dia fokus 5 ayat pertama dia ulang, 5 ayat yang seterusnya dia ulang, memang kita akan lancak. Dan cara lain ialah kita jadikan bacaan ini dalam perjalanan kita, atas kereta, atas motor, di rumah, kita nak tidur, kan? Dan tajuk yang kita bincang ni nanti akan ada kelebihan-kelebihan surah tertentu. Antaranya kita baca pagi ni surah Tabaraka. Tabaraka ini Nabi kata fahyal mani'ah. Dia adalah surah yang mencegah kamu. Sahabat tanya, mani'ah tu apa? Al-mani'ah min azabil qabr. Surah Tabaraka yang 30 ayat ni mencegah kamu, dia jadi syafaat dalam kubur. Kamu tak kena siksa kubur kalau kamu baca surah ni setiap malam. Janji daripada Nabi. Kan? Tetapi itulah, kadang-kadang tak dan kita nak baca. Kalau kata semalam, kadang-kadang habis tengok bola terus tidur. Kan? Tengok Allahu Akbar, Manchester United kalah lah pula. Kan? Tidur kecewa, tak apa, tak ada nak baca. Kan? Ataupun setengah tu dia kata, tak apalah, sekali tengok Liverpool dengan Arsenal pula. Kan? Jadi habis masa kita dengan bola, tak sempat baca surah. Kan? Sungguh masa kita habis macam tu je. Saya pun tengok bola agak malam. Tetapi habis kuliah dekat Jejawi luar malam, Masjid Muhammadiyah, saya baca tabur, saya siap atas kereta. Sebab apa? Lagi nak tengok bola je. Kan? Jadi memang kat umum mungkin kadang tak sempat nak baca. Jadi atas kereta sempat habis satu surah. Okey. Hadis yang kedua. Wa 'anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما رواه مسلم. Daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, kata dia, sami'tu Rasulullah, dia kata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, baginda bersabda. Apa sabda baginda?
yu'ta yaumal qiyamati bil Quran. Nabi kata pada hari kiamat nanti Al-Quran akan didatangkan, wa ahlihi, dan ahli dia. Kan, ahli maksudnya orang yang membaca Al-Quran. Suatu pengiktirafan yang Allah beri kepada orang yang suka Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia praktik Al-Quran, dia amalkan Al-Quran. Nabi kata ahlul Quran ahlullah. Hadis riwayat Bukhari. Ahlul Quran, ahli Al-Quran, dia pandai baca Quran, dia amalkan Al-Quran, dia ajak Al-Quran kepada orang lain. Nabi kata ahlullah, dia ni ahli Allah. Kalau kita kata ahli ini merujuk kepada persatuan, orang yang pandai Al-Quran dan amal Al-Quran, dia adalah ahli persatuan Tuhan. Nak apa lagi? Kan? Sebab apa? Sebab kita duk baca kalam dia. Kan? Kita VVIP kita dalam majlis, dia tak dapat pi. Wakil dia baca teks dia. Kan? Baca teks dia. Suatu pengiktirafan kepada dia untuk dia baca teks. Orang yang lebih hebat daripada dia. Al-Quran ini kalam Allah, interaksi Tuhan dengan kita. Kita pergi baca. Tuhan tak suka macam mana dekat kita. Kan? Jadi hadis yang kedua Nabi kata Al-Quran akan dibawa, akan didatangkan pada hari kiamat, dan ahli dia alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, ahli dia yang pandai Al-Quran, pandai baca, belajar dan mengajak semua ni, yang praktik Al-Quran ketika hidup dekat dunia. Nabi kata taqdumuhu suratul Baqarah, maka didahulukan dengan surah Al-Baqarah, wa Alu Imran, dan surah Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima, mempertahankan orang-orang yang mengamalkannya. Surah Al-Baqarah kita kata lebih kurang 2 juzuk setengah lah. Kan? Juzuk 3 lebih kurang 4 lai. Surah Ali Imran sampailah juzuk keempat. Kan? Juzuk keempat lepas pada setengah, sebelum nak masuk hujung tu baru masuk surah An-Nisa. Lebih kurang kita kata 3 juzuk 3/4. Kan 3/4 juzuk 4 tu. 2 surah ni. Jadi hadis ni nak menyatakan kepada kita, yang jadi hujah kepada kita, yang mempertahankan kita kiamat nanti untuk orang yang praktik Al-Quran adalah 2 surah ni. Ulama bina Al-Quran membuat kajian. Surah-surah lain macam mana? Sebab apa Al-Baqarah dengan Ali Imran, Al-Fatihah surah yang pertama? Kan? Ataupun surah Al-Alaq surah yang pertama diturunkan? Macam mana kita kata 114 surah, ni 2 surah yang pertama ni? Ulama bincang. Sebab apa Nabi sebut macam ni? 2 surah ini adalah 2 surah yang madaniyah. 2 surah yang diturunkan pada fasa Madinah. Dan kedua-dua surah ini, kalau kita belajar dan kita amati, banyak hukum hakam berada dalam 2 surah ni. Selain pada surah An-Nisa, selain pada surah kita kata Al-Ma'idah. 4 surah yang awal ni kita kata surah Madaniyah. Kan? Bila masuk Al-An'am, lepas tu Al-A'raf, Al-Anfal, dia Mekah semula. Kan? Mekah semula. Awal 4 surah ni Madinah. Dan surah Al-Baqarah dan Ali Imran adalah 2 surah yang banyak hukum hakam dalam tu. Kita kalau kita tak baca, kita tak tahu apa Tuhan nak sampaikan kepada kita. Kan? Orang kita ni, contohlah kita kata, sultan daripada suatu negeri
hantar surat kat kita. Hantar tu pula, surat tu duduk kat kawan kita. Kawan kita kata pagi esok aku bagi kat hang. Kita kata boleh hang bagi malam ni. Kita tak sabar nak baca. Kan? Hak kita tak membaca jika surat tu surat saman. Kan? Mai surat saman kena AES bawa telajak, kan? Tu kita tak mau tengok, memang kena zaman pun kita duk agak ni rasa ni kena kat kawasan Penang dah ni. Hak 90 kita bawa 100 lebih. Kan? Aku tak mau tengok, kan? Tetapi kalaulah orang yang hebat, orang yang darjat dia tinggi, utus surat kat kita, memang kita teruja nak baca. Tetapi disebabkan Tuhan kita tak nampak. Tuhan ada tetapi kita tak nampak. Kita tak rasa benda tu besar. Sebab itulah, besar tak besar letak pada iman kita. Sebagaimana orang yang mai solat jemaah, dia rasa besar solat tu. Padahal boleh je solat subuh kat rumah sebenarnya. Boleh je. Setakat nak qabliyah subuh dekat rumah, nak sembahyang subuh kat rumah, boleh je, tak ada masalah. Nak kata mereka tak beriman, mereka beriman. Tak beriman tak solat. Kan? Sebab apa kita main masjid? Iman kita. Padahal kita tak nampak berpahala 27 tu. Hak sembahyang seorang dapat 1 pahala, sembahyang jemaah dapat 27. 27 tak pernah nampak pun. Tetapi iman kita nampak. Kan? Bayangkan iman kita bergerak ke arah untuk baca Quran pula. Kan? Bagi kita rasa hari ni aku tak baca apa lagi, rugi. Rugi. Setiap hari meninggalkan kita dan tak boleh patah balik dah. Kan? Okey. Jadi di sini ialah taqdumuhu, surah hak mula-mula daripada 114 ni, 2 surah ni hak awal sekali Nabi kata duduk depan tuhajjani, menjadi hujah ataupun mempertahankan orang yang membaca dan praktik. Dalam masyarakat kita, kita ada berapa grup sebenarnya? Ada grup orang yang belajar dan pandai baca Quran. Bukan setakat pandai secara tajwid, pandai taranum, pandai qiraat. Kan? Tetapi kadang-kadang dari sudut tafsir dia tak belajar. Dia pandai baca. Kan? Tetapi kita tengok amalan dia sendiri pun, seolah dia pandai Quran, bidang lain dia tak belajar. Ni ramai. Sebab tu antara ujian untuk 3 kelompok utama, hak pandai baca Quran, orang yang tahap ulama, dan yang ketiga orang yang berjihad. 3 ni sebenarnya paling awal masuk syurga, dan 3 ni juga antara yang paling awal kena humban masuk neraka. Sebab Al-Quran, orang boleh tahu kehebatan dia baca. Bila dia baca, dia tarik taranum tu, Allahu Akbar. Kan? Kalaulah dia baca itu memang dia nak tunjuk keindahan Al-Quran, dia dapat pahala. Tetapi kalau dia baca, dia nak riak, nak tunjuk kata dia hebat baca Quran, dia yang antara yang awal kena campak masuk neraka. Sebab Quran kita boleh tahu pandai tak pandai. Orang yang berjihad duk medan depan orang Islam ni, kalau dia pergi perang sebagai dia nak, dia ni adalah pahlawan, siap akhirat nanti. Macam itulah orang hak duk depan macam saya kan, dapat ganjaran yang banyak. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang tunjuk orang lain untuk buat baik, dia akan dapat sama bila orang tu dapat. Kan? Kalau saya sebut kat depan ni, saya praktik baca Quran, saya akan dapat pahala. Tuan-tuan hari ni yang dengar tiba-tiba muhasabah balik, sebelum ni jarang baca, lah ni rajin. Nak baca WhatsApp je, baca Quran dulu. Kan? Sebelum ni kan WhatsApp kan kita boleh tahu, tu dia ada 1150 tak baca lagi. Lah ni dia tak ada dah angka tu. Kan? Bila dah update dah tak ada dah angka tu. Lah ni kira buka WhatsApp kosong je. Masuk dalam tu pun kita tahu, oh tu dia. Kan? Grup ni tu dia.
Banyak orang tak baca grup ni. Last kali kita kata tak pada saya baca Quran. Situ saja kita habis masa setengah jam dah. Bila otak kita letih baca WhatsApp, bila nak mula baca Quran, kita malas dah. Kita malas dah. Jadi ini ujian kita tuan-tuan sekalian. Ini ujian kita. Anggaplah Al-Quran ni sebagaimana perutusan orang yang hebat kepada kita. Apa dia nak sampaikan kat kita? Dia nak sampai macam ni je. Dia nak selamatkan kita kat dunia, dia nak selamatkan kita kat akhirat. Dia cerita syurga, dia cerita neraka. Dia cerita orang Islam, dia cerita orang beriman, dia cerita orang munafik, dia cerita orang kafir. Awal surah Al-Baqarah dia ada 3 grup tu dah. Orang bertakwa, orang kafir dan orang munafik. Dah ada dah. Itu awal surah Al-Baqarah. Lepas tu masuk pula tentang Bani Israel. Al-Baqarah pun cerita pasal lembu. Lembu tu cerita pasal Bani Israel. Kebanyakan ayat lah Al-Baqarah cerita pasal Bani Israel. Yang kadang-kadang kita fikir tak ada kaitan dengan kita pun. Tetapi ada kaitan. Sebab Nabi pergi Madinah, Nabi berinteraksi dengan orang Bani Israel, Yahudi dan Kristian, yang asal Bani Israel, kan? Dan kita sekarang ni hidup di dunia, kita berinteraksi dengan 2 pok ni lah yang utama di dunia, kan? Bila kita baca ayat ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bila kita baca ayat tu, kita tengok, oh, padan pun orang Eropah ni hebat. Tuhan kata apa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku beri kepada kamu. Wa anni faddaltukum, sesungguhnya aku, Tuhan kata, aku telah lebihkan kamu, wahai Bani Israel, ke atas mana-mana orang dekat alam ni. Tafsiran pertama kata Bani Israel ni orang yang hebat pada zaman mereka. Tafsiran yang kedua kata sampai sekarang pun mereka orang yang hebat. Bila kita baca, kita amati, oh, padan pun Eropah ni hebat. Eropah ni hebat. Yang asal daripada Bani Israel ni, mereka hebat, tapi menipu pun kuat. Sebab apa? Sebab dengan Tuhan pun mereka menipu, kan? Setakat dengan orang Islam, kan? Sebab apa Nabi diceritakan oleh Tuhan macam tu, tentang bagaimana mereka janji dengan Tuhan, sampai Tuhan ni letak bukit Turusina di atas kaum Bani Israel ni, punya nak suruh pegang janji. Jadi apa maksud dia? Muhammad, setara Tuhan mereka berjanji, mereka boleh ingkar. Hang janji dengan mereka dekat Madinah, tak boleh percaya, kan? Sama macam kita. Jadi bila kita baca surah-surah yang macam ni, dan kita cuba amati, kita cuba tadabbur, kita cuba faham, seronok sebenarnya, kan? Walaupun ada ayat yang kita tengok, ni Bani Israel ada dah. Baqarah masuk Ali Imran, ada pula Bani Israel. Ali Imran itu keturunan Bani Israel juga, kan? Masuk dalam surah An-Nisa pun ada juga interaksi dengan Bani Israel, banyak sungguh, kan? Sampaikan ulama tafsir kata apa? Kadal Quran, seolah-olah Al-Quran ini cerita pasal Nabi Musa, ya. Kan? Pengajaran seolah-olah kita yang tak sempat hidup zaman Nabi, Tuhan pamerkan ini keadaan zaman kamu yang pernah berlaku pada zaman Bani Israel yang terdahulu daripada kamu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, hadis yang ketiga, wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Hadis yang ketiga pada pagi ini daripada Utsman bin Affan radhiyallahu an, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah kata khairukum, sebaik-baik kamu. Banyak hadis yang Nabi sebut sebaik-baik kamu, kan? Baru ni saya dalam ceramah, baru ni saya cerita tentang
Khairukum tu je. Maksudnya sebaik-baik kamu. Banyaklah hadis yang Nabi kata kita ni terbaik dah. Kan? Umat Muhammad ni umat yang terbaik. Dalam hak terbaik tu ada lagi yang terbaik. Antara yang Nabi sebut ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik dalam kalangan kita ni, orang yang terbaik akhlak dia. Tuhan tak sebut orang yang terbaik ibadat dia, orang yang hebat akidah dia. Sebab semua tu Tuhan saja buat penilaian. Semayang malam, tak ada siapa boleh nilai kita. Kita yang semayang malam, orang lain tak tahu. Kan? Tetapi akhlak kita orang buat penilaian. Buruk tak buruk akhlak kita. Kan? Sama ada kami di Jabatan Agama orang buat penilaian buruk sebab akhlak kami, interaksi kami dengan masyarakat, interaksi kami sesama staf kami, kan? Mungkin orang kata akhlak buruk, perangai mengaji je agama, menguruskan hal ehwal agama tapi buruk perangai, kerana terkenal macam tu. Kan? Kita pun sama kena tempih tetapi sekalian. Kita orang masjid. Kan? Setengah dia kata, ni semua orang jabatan agama, jabatan mufti je ustaz, kena tunjuk akhlak. Kita pun sama. Semua dinilai atas akhlak masing-masing. Sebab tu Nabi SAW umur 40 baru sampai wahyu yang pertama. Padahal boleh je umur 25 masa kahwin dengan Khadijah tu. Tetapi tak. Tuhan pamerkan akhlak yang baik pada pribadi Muhammad, pada fizikal Muhammad. Orang dah nilai dah. Kan? Maksudnya yang tertarik masuk Islam sebab akhlak Muhammad je. Kita pun sama. Kita bawa, kita ni bagaikan duta kecil kepada masjid kita. Kita keluar sana dekat kedai makan, contohnya luar pagar masjid kita. Bila kita duduk grup kita, ada orang lain duduk tengok kita. Oh ni kakek masjid. Kita bergelak. Liverpool menang semalam, Arsenal kalah. Kan contoh kan. Kan. Kita pula memang anti Arsenal dah. Arsenal kalah 3-1. Jatuhlah. Sebab dalam ranking Arsenal nombor 2, Liverpool nombor 1. Kan. Jadi semalam lebih 3 mata. Contohlah saya sebut, bukan saya tengok sepenuhnya pun. Tak saat tengok tulisan, oh menang 3-1. Kan. Cuma nak sebut di sini lah, orang kata, oh, macam ni ke orang masjid? Tak, contoh, saya sebut contoh ni. Contoh. Maksudnya orang buat penilaian kepada kita. Sebagaimana orang pergi makan dekat kedai makan sebelah jabatan agama tu, orang kata, oh, ni ke jabatan agama ni? Duk merokok sini. Contoh, saya sebut ni contoh. Kan? Mungkin kita kata, rokok ni pilihan individu lah. Walaupun dia tak kata fatwa tak boleh. Tetapi, ada orang, dia buat dosa, satu dosa untuk dia. Tetapi ada orang buat dosa, 2 dosa, 3 dosa, mungkin 4 dosa. Sebab apa? Orang nilai pada diri dia. Kan? Jadi benda ni tuan-tuan sekalian, ahsanukum akhlaq, orang yang terbaik akhlak dia. Kan? Susah sebenarnya nak ada semua sekali ni. Kadang-kadang akhlak baik sangat, ibadat tak ikut cara Nabi pula. Kan? Ada yang akhlak terbaik, Masya Allah, mai akidah Syiah lah pula. Kan? Jadi dia susah nak duduk sekali ni. Nak duduk akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ibadat memang cara Nabi, tiba-tiba mai akhlak. Allahu Akbar. Bayangkan kita boleh semua 3 ni cantik belakang. Kan? Akhlak Nabi. Akidah pun akidah sama macam Nabi. Ibadat kita pun ibadat macam. Nak apa lagi tuan-tuan sekalian? 3 ni kalau lengkap, inilah yang bawa sepenuhnya akhirat. Kan? Hebat aku akademik, hebat dalam profession kita, belum tentu hebat aku agama. Apa penilaian akhirat? Kan? Jadi semua benda ni kita kata kita nak kena jadi orang yang terbaik. Banyaklah Nabi sebut yang terbaik, antaranya Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu, khairukum li ahli.
Orang yang terbaik dalam kalangan kamu adalah orang yang terbaik untuk ahli keluarga dia. Hak ni hak mula sekali. Tuan-tuan boleh tengok saya kat depan ni. Ustaz cakap boleh ha. Nak tahu kita ni okey tak okey. Kadang dengan kawan-kawan okey. Tapi bila tanya bini, kan? Kalau bini jawab, mula-mula tu, kan? Kita nak tahu kawan kita ni nampak bagus dah. Kita tengok bini dia. Kok, macam mana abang kat rumah? Kalau bini jawab tu, maksudnya kat rumah mengarut. Kan? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang meriwayatkan hadis bukan kawan-kawan je. Bini kat rumah pun riwayat cerita pasal Nabi. Kita kalau bini cerita pasal kat rumah, rasa tak mengajak dah kat depan ni, kan? Jadi baiklah, kan? Sebab itulah kalau bini saya mai sini jangan tanya banyak sangat kat pasal rumah. Kan contoh kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Hadis yang ketiga yang kita baca dalam bab Al-Quran ni, Nabi kata sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran. Orang kita bila sebut belajar Quran, dia dah dapat tajwid je. Dia dah dapat taranum je, dia dah dapat qiraat, tapi qiraat tempat kita ni tak famous sangat lah, tak terkenal sangat. Saya ingat masa saya kat Kelantan dulu, banyak tempat belajar qiraat. Saya duduk dekat masjid negeri, Masjid Muhammadi dulu, ada qiraat, kan? Tapi kita kat Perlis ni tak ada sangat, sebab nak cari orang yang mahir qiraat tu tak ramai lah. Lepas tu nak praktik qiraat pun susah. Kalau kita baca dalam solat qiraat ni, takut orang mufaraqah, kan? Dia baca wadduhi wal laili idza sajid, kata saja-saja apa. Kan? Kan? Padahal tu antara qiraat yang dibaca oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi sebaik-baik kamu, Nabi kata, ialah mereka yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajar kepada orang lain. Kan? Al-Quran maksudnya tajwid kita belajar, talaqi pun kita baca, tafsir pun kita belajar. Ni tajwid rajin belajar, talaqi punya siap nak sanad lagi. Bila Jabatan Agama hantar guru takmil untuk ajak tafsir, mai maghrib saya pergi mai pulang Isyak. Rasa malah mengantuk. Memang belajar tafsir mengantuk. Mengantuk sebab apa? Kalau kita tahu mengantuk ni mai daripada siapa? At-tasa'ubu minasyaitan. Mengantuk ni, menguap ni mai daripada setan. Setan tak suka dengan Al-Quran ni. Kan sebab itulah kalau kita baca WhatsApp setengah jam tanpa menguap. Tetapi bila kita baca, kita buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus menguap, a'udzubillah, baru nak hambat setan, menguap siap dah. Baru nak baca tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi bukan teriak, menguap tu, menguap mana syaitan hak dalam badan kita ni, dia terkesan bila kita baca Quran. Dia terkesan. Bila dia terkesan, dia akan buat, sebab dalam kajian menguap ini dua punca dia. Secara saintifik, orang yang tak larat, orang yang oksigen tak cukup dalam badan, dia akan menguap. Satu lagi, aku ni oksigen cukup dah, badan okey ya, baca Quran menguap terus. Jadi dua. Bila Nabi kata at-tasa'ubu minasyaitan, menguap mai daripada setan, saintifik kata menguap sebab oksigen tak cukup pun betul, sebab orang yang tak larat, orang bangun tidur ataupun mengantuk, memang dia akan menguap. Betul saintifik. Kan? Tetapi dua punca. Satu, sebab kita buat benda baik. Kan? Contoh kita kata lepas solat. Masa solat kita fokus. Nak boleh sampai salam tu alhamdulillah khusyuk, ataupun kita kira tak hilang lah fokus kita kepada solat dengan imam. Tetapi lepas solat, ramai kita tengok orang hak berzikir subuh ni,
Subhanallah, subhanallah. Kan, betul jatuh kepala. Nasib baik kepala ni ada tengkok, aku tidak jatuh ke bawah dah. Kan? Alhamdulillah. Kan? Sebab apa? Sebab kita dari kecil dulu zikir masa mana? Masa kita duduk landui. Kan mak kita la ilaha illallah. Jadi mak suruh tidur. Kan mak suruh tidur dengan zikir. Jadi terkesan sampai kita tua zikir je mengak perih. Kan? Sebab tu orang hak susah nak tidur ni sebenarnya kita bagi baca Quran lena tu. Kalau bagi baca Quran tak lena, panggil mai dengar kuliah subuh memang boleh lena. Hak jenis susah nak lena lah. Kan? Sebab hak susah nak lena, kalau kata dia pergi jumpa doktor, dia tak abang kata tulah doktor, saya ni rasa tak normal. Kata sebab apa? Saya dengar khutbah Jumaat saya tak lena. Tu tak normal. Tetapi kalau dengar khutbah lena, memang normal. Sebab kebanyakan orang lena ketika dengar khutbah. Ya. Jadi itu antara penyakit dah. Sebenarnya gangguan-gangguan syaitan ni. Kadang-kadang kita nak tidur, kita baca kursi. Ada berapa wakaf? Ada wakaf 9, ada wakaf 10. Ni semua ulama letak lah. Kan kita baca ayat kursi wakaf 9 contohnya. Dia tak ada fadilat pun wakaf 9, wakaf 10 ni. Kan cuma saya nak sebut tu 9 kali kita baca. Kadang-kadang bila kita baca wakaf yang ke-6, terlena dah pun. Kan tiba-tiba kena tindih dalam tidur. Kan rupanya sebab apa? Ayat kursi tak habis tak? Tapi kena tindih dan tidur, buka-buka mata tu abang, rupanya abang yang tindih, tu dah lah. Kan tu baca kursi pun tak jadi. Kan? Jadi nak cerita dalam hadis ni ialah, ingat, sebaik-baik dalam kalangan kamu mereka yang belajar Al-Quran dan ajak. Kita nak kena masuk bidang ni lah. Cuma tuan-tuan sekalian, nak masuk dalam kategori yang Nabi sebut dalam hadis ni ialah kita belajar akidah pun ada Al-Quran. Kita belajar bab ibadah pun ada Al-Quran. Kita belajar bab akhlak pun ada Al-Quran secara tak langsung. Semua bidang agama yang kita belajar secara tak langsung kita dah belajar Al-Quran. Cuma nak lebih khusus belajar Al-Quran ialah belajar cara baca, belajar cara fasahah yang betul. Kan belajar tajwid yang betul. Baca dengan tajwid ni baca hak betul-betul kaedah Arab. Ni belajar Quran lama dah, ni duk baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia bukan mulut luas sangat. Dia baca Quran ni dia kena baca mulut sempit sikit. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ma bukan ma. Kita duk biasa panggil mak, duk biasa panggil mak. Jadi tu yang jadi ma tu. Ni semua kena belajar. Kan? Orang kita boleh sebut ayat Madaniyah, ayat Makkiyah. Dia tak tahu. Dia tahu Makkiyah Mekah kot. Dia tak tahu surah mana. Sebab apa? Sebab tak belajar. Kan? Sebab tak belajar. Kadang buku di pasaran macam-macam buku tafsir, buku ulum Al-Quran, buku tafsir Al-Quran, kita tak baca. Kan? Kadang-kadang kita rasa itu bukan bidangku. Agama ni tuan-tuan sekalian, bidang kita semua, dia fardu ain. Fardu ain, bukan pilihan sebenarnya. Kalau kata kat sekolah tu dia ada subjek yang trust, ada subjek yang elektif, yang pilihan. Sebenarnya agama ni bukan pilihan. Agama ini adalah trust kepada hidup kita. Ya. Sebab itulah kita kena hidupkan budaya baca Al-Quran dalam rumah. Dulu zaman kita kecil-kecil dulu, kalau kat kampung, Maghrib dengan Isya tu kat kampung habis Al-Quran dulu ya. Kita sekarang ni punya fokus anak nak ambil PSR, anak nak ambil PT3, anak nak ambil SPM, STP, anak yang belajar sampai peringkat diploma ijazah. Punya fokus kan sampai kita tengoklah anak PSR. Saya ada anak ambil PSR. Tengok cara macam PSR tu, macam SPM zaman kita dulu. Punya fokus dia Allah Akbar sampai budak jadi stres.
Kan? Tuition tu pagi sampai ke malam tu. Allahu Akbar. Sekolah kata, kalau tak benarkan anak, nanti kami tak bertanggungjawab. Cikgu kata, wajib mah. Kan? Punya sekolah nak bagi anak-anak dapat 6A. Bagus. Kan? Tetapi tak ada pun kelas tambahan baca Quran, tak ada. Kelas tambahan buat kelas tajwid, tak ada. Rosak masyarakat kita dari sudut akhlak. Sebab tak pandai Quran, tak beramal dengan Quran. Kita yakinlah. Bukan sebab tak pandai sains, tak pandai matematik, tak pandai sejarah. Semua tu kalau pandai, kalau akhlak, belajar agama, tak ada akhlak, tak ada apa lah. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita belajar muqaddimah kaitan dengan kelebihan baca Al-Quran pada pagi ini, mudah-mudahan mendekatkan kita dengan Al-Quran. Dan mungkin Al-Quran dah dekat dengan kita, sentiasa di hati kita. Tapi Al-Quran sentiasa di hati pun susah juga. Kan? Dia kena Al-Quran sentiasa di lidah kita. Ini duduk kat hati ya, suka je. Kan? Suka je ke Al-Quran. Bila orang kritik Al-Quran, marah. Kan? Bila ahli parlimen demak dulu buat kenyataan pasal pertikaian Al-Quran, marah kita. Tapi geng hak marah tu tak baca Quran pun. Kan? Dulu orang kritik apa ni surau ni pasang speaker luar. Kan marah. Marah dekat YB hak bukan Islam tu. Dia bukan Islam pun. Kan? Bila buka speaker kuat, dia pun terganggu. Kalau setakat azan saja tak apa. Ni pergi buka dengan baca Quran kuat, imam pun kuat. Kalau kawasan orang Islam tak apa. Ni hak bukan Islam. Kan? Kerana terganggu. Kan? Saya contoh anak kecil lagi lah, kan? Contoh Masjid Padang Katong, kita ambil contoh. Kalau hari yang mereka buka kuat tu, Maghrib Isya, kita pun tak mahu bagi anak tidak Maghrib Isya tu sebagai segi Isya, tidak sebagai pagi lah, kan? Tapi kadang Maghrib Isya tu, bila buka speaker luar, memang anak baru tidak, memang dia akan jaga. Kan? Kalau jaga saja tak apa. Ni jaga ni, dengan dia mengamuk dia, kita nak ajak Quran kakak-kakak dia pun tak boleh. Kan? Tetapi tak apa dah, sebab situ kita tu kawasan majoriti, tak ada bukan Islam komplain, tak apa, silakan, tak ada masalah. Kan? Tetapi sebenarnya sunnah untuk kita guna speaker luar ni, kita kata kawasan umat Islam bolehlah, kan, sekali-sekala. Tetapi untuk keadaan lain sebenarnya azan je. Azan je. Itu syiarnya. Kan? Tetapi saya tengok surau tu, orang punya demonstrasi tu sampai ke zuhur. Sebelum azan zuhur, pakat balik rumah belaga. Kita dah ingatkan hak mana demonstrasi hari tu semua nak solat zuhur kat surau tu? Tak pun. Kita ni semangat Islam kita hanya semangat sentimen kita ya. Kan? Sentimen kita ya. Baru ni sentimen pasal tulisan Jawi apa semua. Kok lah hak yang semangat sangat tu, mai subuh boleh ramai-ramai. Tak juga, geng-geng kita juga. Geng-geng hak pagi hak ni, geng-geng hak nasi lemak sekali juga. Kan? Kuklah ada bertambah orang je. Kan? Kuklah hak sentimen baru ni, kita tengok komplain dalam WhatsApp, dia punya sahkan. Kita tengok, bini pun tak tutup aurat pun. Kan contoh, tengok. Kadang semangat kita ni, semangat, biarlah kita mula dengan teras agama. Terutamanya kita kata, Al-Quran itu didahulukan. Kita boleh baca, kita boleh faham, dan kita praktik Al-Quran. Wallahu alam. Tak ada soalan pun, nasi siap dah tu. No. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.